selama 4 tahun tak sangka saya duduk di situ mencari rezeki untuk keluarga apa semua. Dan tanpa disedari, saya juga yang meruntuhkan balik benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua bersama saya Afifah dalam segmen Semeja Bersama CJM. Dan untuk kali ini saya mengambil alih untuk mewawancara beberapa staff daripada Cinta Gaza Malaysia untuk mengetahui bagaimana bagaimana mereka memasuki atau bekerja dalam Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Baik, untuk kali ini kita bersama seorang wanita yang penting, yang kalau tak adalah wanita penting ni, tak adalah makanan tengah hari kami. Atau mungkin pantry kami kosong. Okey, kita bersama dengan Puan Ilham Syifa. Mungkin Puan Ilham boleh ceritakan serba sedikit berkenaan latar belakang, mungkin latar belakang pengajian dan bagaimana Puan Ilham menyertai Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilham Syifa binti Badaruddin. So boleh panggil saya Ilham. Okey, posisi saya di Cinta Gaza Malaysia sebagai admin eksekutif. So latar belakang saya belajar dekat sekolah menengah selama 6 tahun di Maktab Mahmud Al-Lostar. Kemudian sambung ke Universiti Islam Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun lebih dikenali sebagai Insaniah lah, di Kedah juga. Kemudian saya pernah mengajar bukan sementara lah, dalam tempoh dalam 2 tahun macam tu sebagai guru kafar. Kemudian saya berkahwin. Selepas saya berkahwin lah saya berhijrah ke sini. Dapat tawaran kerja di sini. Mula-mula tu sebagai translator seperti Cik Afifah juga. Tapi memandangkan kapasiti untuk saya menjadi seorang translator masa tu tak menguatkan, maksudnya tak cukup kapasiti lah. Memandangkan proses penterjemahan ni memerlukan proses yang panjang, maksudnya dari segi kita dapat raw transkrip tu, so kita kena terjemah, kemudian kita kena terus ke proses editoring, kemudian barulah boleh ke proses yang seterusnya tu. Tapi kita tak ada kapasiti tu. So masa tu posisi tu dibiarkan dahulu. So posisi yang penting ketika itu sebab masa tu CGM pun dalam fasa nak berkembang. So saya dialih ke posisi admin. Admin. Itulah permulaan bagaimana saya daripada translator ke admin. Translator tu berapa lama? Setahun cukup. Genap setahun. Betul, setahun cukup sebab saya ingat lagi masa tu saya first masuk sebagai translator, kemudian saya pregnant. Lepas tu saya as a translator dah masa tu kan. Lepas tu saya melahirkan anak. Kemudian lepas daripada cuti bersalin tu masuk, saya sebagai admin dah. So surat tawaran pun dah berbeza lah. Macam tu. Dan saya pun mengaku sebagai penterjemah ni dia susah. Dia memerlukan banyak peringkat dan beberapa kajian yang perlu dibuat. Betul. Dan saya merasai jugalah keperitan apa yang Puan Ilham rasa. Dan sebenarnya Puan Ilham pun selalu juga menjadi saya punya rujukan lah. Mungkin tempat luahan mungkin untuk saya bercerita. Dan tadi Puan Ilham ada kata yang Puan Ilham melahirkan anak semua. Dan mungkin saya bertanya sedikit, apakah susah tak sebenarnya menjadi seorang ibu dan pada masa yang sama menjadi seorang wanita yang berjaya? Secara umumnya memang kita nampak okey, tapi pengalaman yang sebenar yang saya alami tu, dia memang sangat-sangat struggle. Bila orang cakap struggle is real tu, betul, struggle memang sangat-sangat real. Sebab apa? Sebab kita dalam masa kita mengejar kerjaya, tapi dalam masa sama kita menjadi seorang ibu, seorang isteri. Okey, dan itu belum lagi tahu termasuk macam tiba-tiba kena panggil untuk pergi ke misi, tiba-tiba kena panggil untuk turun ke padang, ada event apa semua. Jadi otak kita ni kena ligat apa tahu, ligat okey, kalau kena pergi misi
anak aku nak hantar kat siapa? Sebab kita orang, saya dengan suami, kita orang family dua-dua jauh. So bila dua-dua jauh, bila ada event-event yang macam perlu kita orang turun ke misi, kalau dimaklumkan awal, alhamdulillah lah kita orang boleh planning benda tu. Tapi kalau secara mengejut, kita memang kena get lah, okay, siapa yang boleh jaga anak kita, sebab tak boleh bawa kan anak turun misi apa semua kan. So itu antara yang paling antara yang tercabar jugalah, cabar dia punya dari segi skop untuk menjadi seorang ibu yang berkejaya macam tu. Dan saya rasa dalam perkara ini bukan sahaja ibu bapa je yang perlu struggle, anak-anak tu pun dia terpaksa menjadi kuat. Betul. Sebab yelah, pada usia mereka sekecil itu sepatutnya mereka ibu bapa kena sentiasa ada bersama. Tapi atas tanggungjawab kerja, kena menunaikan apa yang dipertanggungjawabkan, anak pun memang kena berkorban juga. Betul. Okey. Dan soalan yang seterusnya, macam mana Puan Ilham masuk ke CGM? Melalui suami saya masa tu. Okey. Dia macam ada fasa tau, masa saya dengan suami, suami saya bekerja di sini juga, tapi saya masuk dulu. Masa saya fasa bertunang, saya dah mula dengar Cinta Gaza Malaysia ni daripada mulut dia. Sebab dia selalu kata dia nak sumbang duit dekat CGM ni. Lepas tu saya kata, CGM tu apa? Lepas tu dia kata, tu Cinta Gaza Malaysia. So dia terangkanlah CGM ni apa-apa semua, NGO yang beroperasi dekat sini, dekat Bangi apa semua. Tapi dia punya bos ada kat Gaza. Dia First Malaysian lah yang memang tinggal kat sana, duduk kat sana apa semua. So saya macam, oh ya ke? Sebab saya tak pernah dengar benda tu. So saya pun macam tertarik lah benda tu kan. So bila ada kempen ke apa, dia macam ajak lah macam kita, macam jomlah kita sumbang, sebab dia orang buat kempen education macam tu kan. So dari situlah saya kenal CGM ni. Kemudian nak melangkah fasa daripada pertunangan ke perkahwinan tu, dia mula suarakan. Dia kata, kalau lepas kahwin boleh ke kalau pindah ke sini. Dia cakap ke sini tu ke Belah Selangor lah. So masa tu dia masih lagi editor di Nilai, di satu kedai buku dekat Nilai kan. Dia kata sebab kalau saya pindah ke sini taklah jauh kan. Lepas tu saya kata, saya tak nak. Sebab saya daripada kecil sampai ke besar saya tak pernah keluar daripada Kedah. So saya tak nak lah kan. Lepas tu dia kata, okey tak apa. Lepas tu dia tanya lagi sampailah satu tahap tu, saya fikir macam, yelah, bila dah berkahwin takkanlah nak PJJ selama-lamanya kan, ataupun PJJ dalam masa yang tempoh yang panjang kan. Lepas tu saya pun macam, boleh lah, tapi kalau pindah ke sana saya perlu jadi apa? Mungkin boleh juga jadi guru kafar, maksudnya apply dekat sini juga. Tapi possible untuk dapat tu macam rendah lah, sebab bila kita duduk kat bandar, jawatan tu perlu direbut. Direbut sebab ramai kan. Lepas tu dia kata tak apa, sebab lepas tu dia pun bagi tahu yang CGM perlukan staff yang diorang urgent nak hiring kan. Lepas tu saya pun macam okey. Lepas tu dia pun minta lah saya hantar resume dekat HR apa semua kan. So saya buat benda tu. Dan alhamdulillah lah, lepas pada kita orang berkahwin, saya dapat kerja sini. Itulah permulaan macam mana saya boleh masuk ke CGM, daripada menjadi seorang guru, kemudian dapat masuk ke bidang sukarelawan. Menarik. Begitulah. Menarik. Okey, lepas saya dapat kira offer letter daripada HR semua, nak masuk office dah ni, apa first impression terhadap Cinta Gaza Malaysia? Okey, first impression ini pandangan saya je lah kan. Masa first saya nak masuk ke CGM, saya ingatkan biasa-biasa. Faham ke? Macam NGO kan, NGO. Dia rasa macam aku kerja NGO. Faham tak? Macam kita rasa macam biasa-biasa macam tu lah. Tapi bila first saya jejak kaki, saya masuk, lepas tu bagaimana bos Tuan Johan memperkenalkan, lepas tu
memberikan macam benefit apa yang saya akan dapat kat sini apa semua. Saya impress sebab saya rasa macam terkeluar kedah. Saya rasa macam tak sangka dekat saya bekerja kat NGO pun saya dapat benefit-benefit yang sama seperti office ini. Sama dekat tempat lain. So saya tak nampaklah daripada saya macam memandang agak rendah, tapi terus ke NGO bukan sekadar kita collect dana, bukan, tapi dia adalah NGO ni dia menyeluruh, maksudnya kita boleh dari segi collect dana, dalam masa yang sama kita boleh menyebarkan lagi kebaikan melalui macam dengan Jabatan Cik sedang buat menyebarkan kesedaran, awareness kepada umum lah, macam tu. Mungkin orang luar macam dia ada sedikit skeptikal lah mungkin dengan kerja-kerja NGO ni kan. Betul. Tapi Dijen Tegazam Malaysia daripada segi gaji ke apa ke semua sama dengan syarikat-syarikat di luar. Maksudnya macam bukanlah seperti anggapan orang lain, betul kan? Okay. Puan Ilham sebagai seorang admin eksekutif, mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang Puan Ilham buat, job scope sebagai eksekutif admin tu. Okay. Job scope utama saya sebagai admin, macam biasalah saya akan menguruskan apa je yang berkaitan dengan pejabat, apa je yang berkaitan dengan urusan rasmi office, saya yang akan uruskan. Contoh macam surat menyurat. Contoh lah, kalau macam kita punya department ataupun kita punya department fundraising, nak keluar ataupun nak pergi turun misi apa semua, kita tak boleh terjah macam tu je. Dia ada flow dia, yang mana flow tu memerlukan admin untuk keluarkan surat, kemudian perlukan pengesahan daripada sisut, barulah benda tu boleh dibuat. Macam tu. So itu antara job scope saya. Kemudian antara yang lain juga macam kita urus inventory yang mana barang-barang yang ada di office. Betul. Macam apa yang kita nampak dekat office ni, dia nampak macam cantik apa semua, tapi sebenarnya ada dia punya audit di belakang tu, yang mana setiap dia barang di office ni perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab itu bukan duit kita, itu duit orang ramai. So kita kena jaga sebaik-baiknya. Kalau ada kerosakan perlu baiki. Kalau ada penambahbaikan ataupun pembaharuan, kita kena note benda tu dan kita kena record benda tu, supaya kalau satu hari nanti kalau kita diaudit oleh auditor luar, kita tak disalah-ertikan oleh pihak luar. Itu antara yang sikit lah. Selebihnya tu banyak lebih kepada account, finance, dengan HR lah yang banyak lebih kepada auditor ni. Betul tak kalau saya kata admin ni dia macam perantara antara yang staff dengan management di atas? Perantara dari sudut kerja ya. Tapi kalau perantara macam yang betul-betul menghubungkan staff dengan bos, itu lebih pada HR. Sebab HR dia yang memegang semua. Kalau macam admin, dia pegang urusan rasmi pejabat sahaja. Tapi kalau HR ni dia memegang secara menyeluruh. Tak kisahlah dari segi kerja yang berkaitan dengan staff dan office, tu HR. Kalau admin dia kecil sikit. Dia macam urusan rasmi pejabat, macam tu. Puan Ilham dekat Tegazam Malaysia hampir 3 tahun. Salah, hampir 4 tahun. Okey, hampir 4 tahun. Dan saya pasti banyak pengalaman yang Puan lalui lah sepanjang berada di sini. Dan mungkin boleh ceritakan sikit apa kenangan ataupun perkara yang paling digemari di CGM. Okey. Secara umum kita tahu yang kita sekarang dah berpindah ke office baru, kan? Dan office lama, saya sebagai admin, saya lah yang akan urus segala peninggalan office lama tu, termasuklah dengan dismantle apa semua. Sepanjang
hampir 4 tahun saya bekerja kat sini. Benda yang paling saya rasa kenangan sangat-sangat adalah bukan kat sini, bukan office sini, tapi office lama. Sebab saya bercerita pun saya rasa nak nangis. Sebab bila first time saya masuk CGM tu, touching tak? Bila saya masuk kat office CGM, berikat ke pada? Aduh, apa pasal ni? Okay, office lama tu dia banyak bagi kenangan lah, kenangan memori kan. Sebab masa saya first masuk sana pun saya anggap office tu lah yang menyambut kedatangan saya. Macam mana bila kita buka pintu, wah, kita nampak yang kan ada yang CGM, lepas tu yang macam bentuk kubah tu kan. Betul. Sebab itu juga lah first impression saya, macam cantiknya office ni macam tu kan. So bila saya masuk tu saya macam saya kagum lah. Kemudian bila sekarang ni bila saya pula yang uruskan untuk dismantle benda tu, saya rasa macam sedikit terkesan lah. Sebab selama 4 tahun tak sangka saya duduk di situ mencari rezeki untuk keluarga apa semua. Dan tanpa disedari, saya juga yang meruntuhkan balik benda tu. Sebab dia jadi macam sedikit terkesan sebab yalah kita bersama dengan dia kan selama 4 tahun. Kalau nak kira pun kita lagi banyak masa dekat office daripada kat rumah kan. So macam touching sikit lah kat office lama ni kan. Kemudian office lama tu jugalah di antara kenangan termanis sekali adanya staff yang sebelum ni. Maksudnya macam mana kami harungi pelbagai dugaan dan cabaran bersama dengan orang sebelum ni. Tapi adalah yang dah beberapa orang yang dah keluar kan. So itulah di antara momen yang saya rasa macam tak dapat dah saya nak kembali. Sebab suasana pun dah berbeza, tempat pun dah berbeza. Itulah yang paling terkesan. Office lama kami dia saiz dia agak kecil berbanding sekarang lah. Dia bukan tak bersyukur dengan office yang baru, tapi kita tak sangka yang dalam office yang kecil tu kita boleh hidup macam mana. Bagi saya keterikatan tu lagi kuat. Betul. Sentimental dia ada sentimental value yang kita suka nak gambarkan kan. Kubah yang macam pintu gerbang tu, dia macam dia sangat simbolik lah untuk kami sebenarnya. Betul, simbolik dengan Palestin samalah. Dan soalan yang terakhir mungkin, apakah harapan Puan Ilham untuk Cinta Gaza Malaysia? Harapan saya memang saya mengharapkan sangat CGM ni maju ke hadapan. Macam kita kata kita nak jadi NGO yang pertama yang maju ke hadapan dan diikuti oleh NGO lain kan. So saya harap benda tu betul-betul terjadi dalam masa akan datang ni lah kan. Di samping kita sesama staff ni pun usahalah untuk jadi ke arah tu. Kita tak berada di takut yang sama, tapi kita makin menaik kita makin menaik seiring dengan nama CGM tu sendiri, insyaallah. Dan ni paling last. Mungkin ucapan Puan Ilham untuk staff dan para pendengar yang mendengar podcast kita hari ini. Untuk semua pendengar, untuk semua staff, saya nak ucap terima kasih banyak sebab selama ni CGM ni berkembang daripada office kecil ke office besar, daripada staff beberapa orang je berkembang makin besar. So benda tu takkan terjadi dengan sendiri. Benda tu terjadi atas usaha korang juga kan, atas usaha orang luar atau atas usaha staff tu sendiri, atas usaha orang sekeliling yang menyokong kami. So saya nak ucap terima kasih banyak. Dan apa-apa yang maksudnya saya mohonlah doa daripada kalian untuk kami kat sini, semoga terus maju, semoga terus kuat, semoga terus
kuat untuk berdiri mempertahankan orang-orang yang dizalimi ataupun orang yang teraniaya ataupun orang yang ditimpa musibah. InsyaAllah. Dan okey, Puan Ilham, di depan Puan Ilham tu ada senarai nama sebenarnya, senarai nama staff di Cinta Gaza Malaysia. Pilih satu dan nama yang dapat tu describe satu perkataan positif berkenaan dengan nama yang dicabut. Wish. Satu. Satu. Okay, bismillah. Kenapa kita tahu ke? Kita. Okay, orang tersebut adalah Afifah yang di hadapan saya. So saya nak cakap ke? Satu ke dua ke? Satu perkataan. Satu kataan. Okay. Satu perkataan untuk Afifah. Satu je. Dia satu. Betul. Tenang. Saya letak balik. Oh, tenang Tenang. Nak describe ke? Saya nampak tenang ke? Nampak tenang. Macam mana dugaan dan cabaran pun Afifah masih tenang. So saya letak balik ni. Betul, boleh. Okay. Saya rasa tenang tu mungkin sebab saya tak ada nak tunjuk facial expression saya, tak ada. Dia macam gembira ke sedih ke. Mungkin lah. Tapi sesama kita ni faham lah. Afifah ni memang jenis yang tenang. Dia kau datang lah ribut macam mana pun dia saya okey je. Dia macam tu. Itulah yang dapat saya describe pasal Afifah. Lagi? Ada lagi soalan? Saya tak sangka dapat nama saya. Okay, setakat itu saja segmen Semeja bersama CJM. Dan di sebelah kiri saya ada buku kedua daripada Tuan Nadir Anuri, iaitu Seinci dari Kematian. Dan kepada semua para penonton dan pendengar yang mahu membeli buku Seinci dari Kematian, boleh beli di website kami. Dan insyaAllah selepas ini kita akan ada lagi beberapa segmen bersama staf yang lain. Terima kasih Puan Ilham kerana memenuhi jemputan kami. InsyaAllah. Sekian saja daripada kami. Teruskan mendengar dan menonton podcast Cinta Gaza Malaysia.